A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadidina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya wa ila صاحب هذا الكتاب شيخ عيسى رحمه أوصله شأن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلوم الدارين آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه. Alhamdulillah, sampai ke bab kelebihan ilmu menurut sunnah ke menurut Al-Quran. Masih kita tak tahu. Okey, saya ingat nama mana ya soal kelebihan ilmu menurut Al-Quran. Okey. Jadi alhamdulillah insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan ilmu menurut Al-Quran. Okey, sekarang ni kita dalam proses perbincangan jalan macam mana nak jalan untuk mencapai jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, okey, ataupun jalan pembersihan hati kita daripada sifat-sifat yang tak elok. Jadi bila kita tahu masalah diri kita daripada ilmu tasawuf ni, kita ada masalah sifat-sifat hati yang tak elok, Allah Ta'ala perintahkan kita supaya bersihkan hati. Jadi kita pun kena ikut proses tazkiyatul qulub ataupun proses pembersihan hati, tazkiyatul qalb, pembersihan hati. Jadi daripada kita belajar dulu, mencari bersuhbah, mencari guru yang boleh bila kita berdamping dengan dia, kita belajar daripada ilmu syariat, kita belajar daripada dia zikir-zikir yang boleh membersihkan hati. Sampailah kita bincangkan tentang adab berguru. Dan sekarang kita sampai kepada bab ilmu. Bab ilmu iaitu kita mesti ada persediaan ilmu dalam menempuh jalan pembersihan hati. Mesti ada persediaan ilmu. Bukan saja nak membersihkan hati, dalam ibadat pun kena ada persediaan ilmu, dalam iman pun kena ada persediaan ilmu. Dalam iman pun, dalam bab tauhid, kan hari-hari kita makan, hari-hari kita menikmati rezeki yang diberi oleh Allah SWT, kan? Hari-hari kita menjalani hidup sebagai manusia, keliling kita nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sampai cakap dalam Quran, dalam surah Ar-Rahman tu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan macam mana lagi, apakah nikmat-nikmat tu yang diberi oleh Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Daripada nikmat badan kita dengan segala sistem anggota, sistem badan kita yang Allah Ta'ala bagi sampailah di luar-luar sistem ni. Jadi dengan dia bagi segala nikmat tu, takkah kita jadi hamba yang bersyukur? Hamba yang bersyukur ni artinya kita perlu tahulah, perlu belajar, perlu selidiklah siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Kena ambil tahulah Tuhan tu macam mana. Jadi sebab tu kita belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid Allah Ta'ala tu macam mana. Dan ilmu tauhid ni satu sahaja
dia punya konsepnya yang betul. Selain daripada konsep tu salah. Jadi kepercayaan tentang Tuhan ni, keimanan tentang Tuhan ni, keyakinan tentang Tuhan ni kena keyakinan yang betul lah. Pasal apa? Hanya ada satu sahaja Tuhan, Allah SWT. Dan kefahaman tentang yang satu itulah yang bawah-bawah dia kena betul. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar ilmu tauhid. Ilmu mengenalkan diri kita bahawa Allah Ta'ala tu Esa, satu. Yang satu tu macam mana sifat dia, macam mana keadaan dia. Okay? Kemudian macam mana pula apa yang dia suruh kita buat, siapa yang dia hantar kepada kita, macam apa tak ada ke mesej yang dia hantar kepada kita. Sebab tu kita belajar kitab, kita belajar rasul, kita belajar malaikat, kita belajar tentang sesudah dalam dunia ni macam mana pula kita ni hidup. Kan ada ketetapan-ketetapan atas kita ke, takdir pula kita belajar qada dan qadar kan. Kemudian dah habis cerita dalam dunia ni, qada dan qadar tu pun kena tahu. Sebab apa? Kita ada perbuatan hamba, ada perbuatan di kita sebagai manusia, ada perbuatan Allah SWT, qada dan qadar. Silap memahamkan perbuatan hamba itu kita boleh jadi qadariyah. Silap memahami perbuatan hamba dan Allah Ta'ala kita boleh jadi jabariyah. Dan macam-macam lagi, Mu'tazilah, Murji'ah, dan macam-macam lagi. Yang nak dipakai ni Ahli Sunnah wal Jamaah, yang paling betul tentang takdir. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, ilmu lah dia punya batas segala-galanya. Maknanya ilmu tu adalah persediaan bagi diri kita. Jadi sekarang ni, dalam kita nak beramal, dalam kita nak beribadat ni, maknanya apa yang kita nak buat itu adalah hasil daripada apa yang kita tahu. Jadi modal kepada tahu ini adalah ilmu. Baik, terus kita baca kelebihan ilmu menurut Al-Quran. Innama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallahu min ibadihi. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala di kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama. Okay? Ini surah Fatir ayat 28. Allah Ta'ala nak cakap kat sini tahap keyakinan, kepercayaan. Maknanya ilmu tentang Allah Ta'ala ni, pengetahuan seseorang manusia tentang Allah Ta'ala ni, yang paling tinggi sekali adalah dimiliki oleh orang-orang yang paling alim, orang yang paling tahu, orang yang paling mempunyai ilmu tentang Allah SWT, ketuhanan. Siapa yang banyak ilmu tentang tauhid, dialah orang yang paling mengenal Allah SWT. Dan tuan-tuan kena faham, tauhid itu dia ada tauhid dengan apa? Dia ada keyakinan, yakin kepada Allah SWT tu, mengenali Allah Ta'ala tu, dia ada 3 tahap. Satu tahap ilmu yakin, yakin dengan ilmu yang tuan-tuan belajar dalam, tuan-tuan dan saya belajar dalam ilmu akidah, ilmu fiqh. Nah, Allah Ta'ala saja, Allah Ta'ala itu adakah macam mana dia? Dia adalah Esa. Okey, Esa tu mana dia punya dalil, mana dia punya bukti? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mengenali Allah Ta'ala dengan dalil. Mengetahui hari kiamat dengan dalil. Benda tu tak nampak lagi depan mata, tetapi Allah Ta'ala cerita tentang hari kiamat mengenai dalil tentang wujudnya hari kiamat.
wujudnya syurga dan neraka kita tak nampak lagi. Wujudnya alam barzakh, wujudnya benda-benda yang gaib ni. Macam mana kita tahu? Dengan dalil. Bila kita tahu dengan dalil ni, kita pun yakin dah. Yakin dalam hati kita dengan dalil ini benda tu ada. Allah tu wujud. Tu dia, yakin dengan dalil. Dalil kita apa? Al-Quran, hadis, dan juga sedikit daripada akal. Sedikit daripada akal. Contohnya lah kan, Allah Ta'ala tu dunia ni ada ke tak ada? Ada ni, wujudnya dunia ni pasal ada yang membuatnya. Sebagaimana wujudnya apa ni, rehan ni, meja nak baca ni, adanya benda ni sebab ada tukang yang membuat dia. Mustahil dia jadi dengan sendirinya, mesti ada pembuatnya. Itu guna akal lah. Tapi dalam Al-Quran dia sebutlah Allah Ta'ala tu memang ada wujud. Wujudnya alam ni pasal wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tu macam mana lah, berapa bilangan dia? Esa. Macam mana lah kata Esa pula? Kau nampak Allah Ta'ala? Tak. Aku tahu sebab apa Allah Ta'ala memberitahu, Rasul memberitahu dalam Quran, dalam hadis. Itu sebab kita cakap tauhid itu adalah keyakinan tahap pertama, iaitu ilmu yakin. Yakin dengan dalil-dalil, cerita daripada Allah Ta'ala, daripada Rasul, dan daripada akal yang memikirkan, rasional tentang perkara itu. Yang kedua, ainal yakin, yakin dengan ini yang ainal yakin dengan hakul yakin ni, dia dah yakin dengan cara apa? Ini hati, keyakinan dengan hati betul tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tahap ainul yakin dan juga hakul yakin ni bukan lagi dengan cara dengan menggunakan dalil. Maknanya kita mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan menggunakan apa? Allah Ta'ala campakkan rasa keyakinan tu dalam hati kita. Allah Ta'ala campakkan pengetahuan tu dalam hati kita. Jadi tak lain tak bukan, kita kena apa? Kita kena beramal. Ini dengan cara beribadah, dengan cara amalan. Amalan apa? Memperbanyakkan zikrullah. Bila berzikir tu, insya-Allah dengan izin Allah SWT, Allah Ta'ala bagi hidayah taufik. Banyak-banyak mengikuti Allah SWT sampai ke peringkat ainul yakin. Dan yang paling tinggi ialah hakul yakin. Allah Ta'ala bagi ilmu pengetahuan tentang Allah SWT dalam hati manusia itu, ditingkatkan rohani manusia itu. Jadi sebab itulah nak sampai kepada tahap ni, orang itu kena belajar cara, jalan, kaifiat macam mana nak mendapatkan tahap-tahap keyakinan ini. Sebab tu diikhtiarkan yang pertama tu dengan belajar ilmu tauhid. Yang kedua dan ketiga itu diikhtiarkan dengan cara apa? Beramal, betul-betul mengingati Allah Ta'ala, berzikir betul-betul. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagilah pengetahuan tentang diri dia. Kan? Macam tu. Itu yang bila kita belajar pula. Kalau dalam ilmu tentang apa? Ilmu tentang jenis-jenis tahap manusia ini pula, perjalanan dia, itu yang kita belajar syariat, tariqat, hakikat, makrifat. Itu yang empat. Maknanya tahap yang pertama tu syariat, itulah dia ilmu yakin. Yang kedua tariqah. Tariqah ni ialah sambil kita belajar, sambil kita beramal dengan syariat tadi, kita juga memperbanyakkan
zikir kepada Allah SWT. Jadi bila kita berzikir, insya-Allah Allah Ta'ala bersihkan hati kita, rohani kita. Allah Ta'ala ganti dengan sifat yang baik. Allah Ta'ala bagi ilmu-ilmu hidayah dan taufik, ditingkatkan ke peringkat hakikat. Jadi peringkat hakikat ni memang tak boleh inilah, tak boleh belajar. Dia adalah hidayah taufik Allah SWT. Kemudian ditingkatkan lagi ke peringkat ma'rifatullah. Jadi ulama-ulama yang hebat-hebat itu, dia dah sampai ke peringkat al-arif billah, orang yang dah mencapai mencapai tahap ma'rifatullah. Sebab tu dia cakap innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Maknanya tahap pencapaian mengenal Allah Ta'ala tu peringkat tertinggi pada ulama-ulama. Inilah dia ulama akhirat. Dan biasanya kalau dah sampai ni, ulama ni memang dia ni sama juga dengan awliya, wali Allah. Okay? Baik, kemudian qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Allah Ta'ala bagi lagi dalam Quran, sama ke orang yang tahu dengan orang-orang yang tak tahu? Sama ke orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Dua kategori perbezaan manusia. Orang yang tahu, orang yang tak tahu. Dalam bab ilmu, apabila bab ilmu, ada yang peringkat bawah, ada yang peringkat pertengahan, ada yang peringkat expert. Apabila sebab tu kalau orang yang mengetahui dan cinta ilmu tauhid pun, ada ilmu yang sekadar belajar fardu ain, tahap belajar akidah setakat peringkat fardu ain. Ain tu maknanya pengetahuan asas yang kita patut tahu tentang akidah Islam tu, peringkat yang perlu sangat-sangat bagi kita. Kita kena faham, pahaman kita kena betul. Dan tahap kedua, fardu kifayah. Ini tahap orang-orang yang belajar lagi detail tentang bab ilmu tauhid. Pasal apa? Nanti kalau timbul ajaran-ajaran sesat yang mempertikaikan konsep tauhid Islam, orang ni dia ada ilmu nak apa? Menangkis balik ajaran-ajaran sesat, ilmu-ilmu salah. Sebab tu ada dua tahap. Sebab tu jadi tak sama tahap orang yang belajar pada tahap ilmu fardu kifayah dan juga ilmu fardu. Itu dalam ilmu tauhid. Dalam setiap jurusan ilmu pun sama juga. Ilmu tasawuf yang kita belajar ni kan, tuan-tuan sekarang ni belajar kitab Haqaiq An-Tasawuf. Kitab ni kitab level 1, penawar bagi hati, itu level 1. Kitab Syarhus Salikin tu kira level 1 lah tu. Nak belajar peringkat advance, belajar kitab Hikam. Kan tak ada dasar daripada kitab Ihya ataupun yang kita belajar sekarang bahasa Melayu ni, kitab Syarhus Salikin. Tak adalah kita belajar asas daripada kitab Minhajul Abidin, penawar bagi hati, Bidayatul Hidayah, ataupun kalau dalam apa, kitab Hidayatul Salikin. Kita tak belajar ni, jangan cuba-cuba nak baca kitab Hikam. Itu cerita dia. Kalau kita baca kitab Hikam pun, dia punya tuan guru ataupun ustaz yang menerangkan tu, dia kena pula ekstra menerangkan istilah-istilah yang ada dalam bait-bait syair yang ada dalam Hikam tu. Dia pula menerangkan, ini ceritanya pasal ni. Bila dia cerita, dia kupas satu-satu konsep yang ada dalam
kitab-kitab asas tu, kalau tuan-tuan baca kitab asas tu, tuan-tuan faham lah. Kalau tak, tu pun tuan-tuan tak faham. Macam tu. Jadi budak tingkatan 1, dia baca dalam buku tingkatan 1. Jangan cuba-cuba baca buku tingkatan 5. Itulah dia punya gambarannya. Baik. Kemudian yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan itu beberapa darajat. Kita ni katakanlah, kita ni sama-sama beriman dengan Allah SWT. Kan? Kita ni sama-sama Islam. Tapi apa beza kualiti ibadat kita antara sesama Islam? Apa bezanya? Ada orang sembahyang lebih kurangnya. Tapi ada orang sembahyang dah mula mencari apa? Mencari titik tumpuan dalam solat, dah mula nak memperbaiki kualiti solat. Ada orang memperbaiki daripada segi zahir saja. Fiqh mahir. Fiqh mahir itu ini. Tapi bila solat, Allah Ta'ala bukan nak tengok bab zahir saja. Rukuk betul, baca Fatihah betul, ambil wuduk betul. Memang itu adalah keperluan asas, syarat asas, rukun betul. Tetapi next level, Allah Ta'ala suruh kita cari kualiti pula dalam solat kita. Bukan setakat kuantiti. Dia nak cari kualiti. Kualiti zahir, tuan-tuan dan puan-puan dah belajar. Tahsin al-qira'ah, tuan-tuan belajar ilmu tauhid, ilmu tajwid. Cantik bacaan Al-Fatihah, betul. Cantik baca surah, betul. Surah tu kita kena baca betul, dengan tajwid betul, baru dapat pahalanya. Kan yang dikatakan setiap bacaan ayat Quran itu bukan dikira satu ayat, tetapi dikira setiap huruf, betul kan? Jadi nak dapatkan pahala setiap huruf tu maknanya makhraj kena betul, tajwid kena betul. Okey, itu alhamdulillah. Tapi sampai satu tuntutan pula, satu tahap ilmu yang tuan-tuan kena cari pula, iaitu memperbaiki kualiti dalaman solat. Kualiti batin dalam solat itu maknanya apa? Syarat batin dalam solat. Apa dia? Nak dapatkan khusyuk. Sebab tu Allah Ta'ala bezakan. Allah Ta'ala sebut tentang khusyuk ni pula kualiti dia. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Simple dia. Bagi ayat yang simple yang tuan-tuan dan puan-puan tahu lah. Kualiti sembahyang kan. Walaupun kita sesama Islam, satu puak yang Allah Ta'ala cakap apa? Fawailul lil musallin. Allah Ta'ala sediakan neraka wail bagi orang-orang yang solat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang-orang yang lalai tentang sembahyang. Tentang sembahyang maknanya sebelum dan juga semasa sembahyang. Sebab tu dia gunakan dia punya preposition dia an. Dalam satu ayat lain, bila kita belajar tafsir ni sebenarnya, tafsir. Dalam satu ayat lain Allah Ta'ala cakap apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu dia. Berjayalah orang-orang yang beriman. Kita ni beriman tak? Kita beriman. Tapi Allah Ta'ala spesifikkan orang beriman yang berjaya. Kita beriman. Saya beriman. Tuan-tuan beriman. Puan-puan beriman.
Tapi Allah Ta'ala letakkan satu apa? Satu tahap. Macam mana orang beriman tapi dia lebih advance, dia lebih berjaya daripada orang lain, iaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang khusyuk dalam solat dia. Sebab tu kualiti solat ini hanya diketahui oleh orang yang mendalami. Satu, orang yang mendalami cara nak khusyuk dalam solat. Yang kedua, nak khusyuk dalam solat kena ada persediaan di luar solat. Dalam solat tu kira pertandingan tu, itu dah kira game. Kita kena tunjukkan skill kita, ilmu kita, pengetahuan kita, nak tumpukan kita punya apa? Hati kita ingat Allah Ta'ala. Itu dalam solat. Tapi di luar solat ini, apa yang membantu kita? Latihan ingat kepada Allah SWT. Pasal itulah zikir tu. Bila kita berlatih, kita memperbanyakkan zikir di luar sembahyang, insya-Allah bila tuan-tuan masuk sembahyang, latihan itu akan masuk dalam solat yang dilakukan. Jadi bila orang itu khusyuk dalam solat, satu hati dia sahut, leka ingat benda lain, terpengaruh dengan benda lain, dia tak ingat Allah SWT. Sedangkan Allah Ta'ala cakap, wa aqimus sholata li dzikri, dirikanlah solat itu untuk ingat kepada aku. Ada dua perbezaan. Apa? Perbezaan orang yang beriman. Satu, dia mengaku dia beriman Islam, tapi dalam kualiti ibadat dia, satu low, satu medium, ada yang advance. Jadi hal yastawin aw yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang yang mencari jalan, mencari kaifiyah, mencari ilmu macam mana nak memperbaiki hati supaya dalam solat dia, solat akan jadi solat berkualiti dengan Allah SWT, itulah orang yang betul-betul orang yang berilmu. Ditambah menambah macam mana punya kualiti solat aku, kualiti hati aku. Jadi sebab itulah kita belajar ilmu tasawuf. Sebab itulah kita belajar berzikir. Sebab dengan barakah zikir kita, hati kita akan sentiasa ingat Allah SWT. Masuk dalam sembahyang. Okay? Jadi sebab itulah ilmu kena ada, kena belajar. Tuan-tuan buka kitab Sirrus Salikin, nak tahu macam mana rahsia solat, syarat batin dalam solat iaitu khusyuk, macam mana nak mendapatkan, nak memenuhi syarat batin itu, baca kitab Sirrus Salikin. Sebab itulah dia rujukan bahasa Melayu yang saya boleh cakap rujukan ni kepada tuan-tuan dan puan. Kan suruh baca kitab Ihya, kan itu bahasa Arab. Tapi kalau boleh cari dia punya terjemah bahasa Melayu cari. Macam mana nak cari sekarang ni, bukan setakat kuantiti yang zahir, kualiti zahir, tapi kita nak cari kuantiti dan kualiti syarat batin solat. Cubalah baca. Ini saya sebut satu contoh je. Sebab apa? Perkara yang saya sebut ni adalah amal pertama yang dihisab di akhirat nanti. Kan? Selepas kita mengucap syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah perkara yang bukan makna ilmu-ilmu lain tak penting, tapi prioriti atas segala ibadah
Mana keutamaan ilmu dia? Ilmu tentang solat. Bukan saja solat yang zahir, tetapi syarat-syarat batin dalam solat. Baik, saya rasa setakat itu saja lah untuk malam ni. Kena tarik handbrake cepat sikit pasal ada urusan. Okay? Jadi tuan-tuan, sampai setakat itu insyaAllah kita akan sambung kelebihan ilmu menurut sunnah. Okay? Jadi pentingnya ilmu pada kita, dan ilmu, kepentingan ilmu pun dah disebut dalam Al-Quran. 3 ayat kita belajar malam ini. Okay? Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.